Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita dengan ilmu kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okey, semua murid-murid semua macam mana? Semua okey kan? Kita dah lama cuti ni, okey. Hari ni kita akan masuk satu tajuk baru kan. Satu tajuk baru ini kita masuk dalam bahagian sirah. Okey. First kali kan. Okey. Kita masuk ke bahagian sirah. Okey. First kali ustaz nak tunjuk ni kan. Okey, semua boleh baca kan? Semua baca sini apa dia? Baca ramai-ramai apa dia tulis? Khalifah. Okey, apa yang murid semua faham dengan tulisan khalifah ni? Apa dia? Pasal khalifah ni ialah pemimpin kan. Khalifah ni ialah pemimpin lah kan. Khalifah ni maksudnya pemimpin. Okey. Kalau kita sebut khalifah ni kan, bila kita sebut khalifah ni, apa yang kita terbayang dalam minda kita ni, apa yang kita terbayang bila kita sebut pasal khalifah ni? Khalifah apa yang kita terbayang? Siapa dia? Siapa boleh bagi tahu? Khalifah Khulafa ar-Rasyidin, betul. Kita sebut pasal khalifah ni automatik lah kan. Automatik kita akan terfikir pasal 4 orang khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk pada pengenalan sikit kan. Khalifah ni, Khalifah Khulafa ar-Rasyidin ni ada empat orang kan. Yang pertama sekali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kan. Selepasnya kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah kan. Macam mana pelantikan Sayyidina Abu Bakar ni? Sayyidina Abu Bakar ni dilantik secara majlis syura kan. Ada para sahabat berbincang untuk melantik siapakah khalifah. Maka setelah berbincang, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Selepas kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kan, Sayyidina Abu Bakar selepas kematian Sayyidina Abu Bakar ni, siapa pula yang jadi? Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Sayyidina Umar Al-Khattab ni macam mana cara pelantikan dia? Sayyidina Umar ni, cara pelantikan dia diwasiatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebelum kematian Sayyidina Abu Bakar telah wasiatkan. Sebelum dia mati, diwasiatkan, okey, pengganti aku selepas ini ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kan. Maka perintahlah Sayyidina Umar Al-Khattab. Lepas perintah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia telah mati, telah meninggal dibunuh oleh munafik kan. Gimana? Munafik ni telah menikam Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, semasa proses tikaman kan, sebelum kematian Sayyidina Umar Al-Khattab ni,
Sayyidina Umar Khattab ni dia tidak mengikuti macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Dia tak mau nak ikut cara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak mewasiatkan jawatan khalifah itu. Maka dia membiarkan jawatan khalifah selepas ini biarlah daripada majlis syura itu sendiri kan. Okey, selepas kematian Sayyidina Umar Al-Khattab, maka majlis syura para sahabat telah melantik Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu kan. Maka perintahlah Sayyidina Osman, lepas itu Sayyidina Osman mati dibunuh kan. Sayyidina Osman mati dibunuh, maka para sahabat ni dia tengah serabut nak cari siapakah berganti Sayyidina Osman ni kan. Yalah, ketua negara dah tak ada. Dan itu Islam dah besar kan. Ketua negara dah tak ada. Okay. Maka para sahabat berlari mencari Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk menggantikan Sayyidina Osman bin Affan yang telah mati dibunuh. Okey, itulah secara pengenalan dia kan, secara ringkasan pengenalan dia. Selepas ini Ustaz akan terangkan dengan lebih dalam lagi, okey? Okey. First kali, khalifah ni ialah orang yang memegang jawatan ketua negara Islam kan. Kalau macam di Malaysia ni kita panggil dia macam Perdana Menteri. Perdana Menteri ni kita ketua negara Islam lah kan. Selain daripada Sultan ataupun Perdana Menteri ni, kalau ikutkan zaman Melayu dahulu, kita lebih dikenali dengan Sultan kan. Sultan sebagai ketua negara kan. Seterusnya, Khulafa' Ar-Rasyidin ialah gelaran kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang macam Ustaz sebut tadi. First kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lepas tu Sayyidina Umar Al-Khattab, lepas tu Sayyidina Osman bin Affan, seterusnya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Okey, kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin ni, dia, kalau kita sebut pasal kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin ni, dia berpusat di mana? Di Madinah kan. Dan pemerintahannya selama 4 orang sahabat ni, pemerintahan dia lebih kurang 29 tahun, iaitu bermula pada tahun 11 Hijrah dan berakhir pada tahun 41 Hijrah. Okey, kita masukkan pada yang pertama ni. Khalifah kita yang pertama ni iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dia merintah tak lama tau. Sebab dia merintah pada tahun 11 Hijrah selepas kewafatan Nabi Muhammad sampai 13 Hijrah kan. Kejap je dia merintah. Okey, nama sebenar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni ialah Abdullah bin Abi Quhafah kan. Itu nama sebenarnya. Nama kita lebih glamour, kita panggil dia sebagai Sayyidina Abu Bakar kan. Okay, nama sebetulnya ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Tarikh lahir beliau ialah 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Maknanya dia muda lagi 2 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia keturunan Bani Tamim. Gelaran As-Siddiq ni bermaksud dia membenarkan perbuatan dan percakapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia meninggal pada tahun 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Dia dimahkamkan sebelah dengan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sifat-sifat dia kita tahulah. Sifat Sayyidina Abu Bakar ni sifat dia memang seorang yang jujur kan. Dia seorang yang amanah, setia kepada Nabi, berbudi pekerti dan membenarkan segala perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia dipanggil sebagai As-Siddiq. Okey, ini cara pelantikan dia ni. Kita masukkan lebih dalam sikit. Pelantikan menjadi khalifah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Muhajirin dan Ansar ni kan, para sahabat ni daripada Madinah dengan Mekah kan. Daripada Muhajirin daripada Mekah, Ansar ni daripada Madinah. Dia berbeza pendapat lah kan, di mana dia mengatakan kaum Ansar ni lebih layak sebab ini Madinah tempat mereka. Dan mereka merasakan lebih layak kaum Ansar itu yang menjadi
pengganti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tapi kaum Muhajirin pun dia merasakan mereka lebih layak kerana mereka lebih awal bermula Islam. Mereka inilah yang berada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa perjuangan awal di Mekah dahulu, kan. Maka dalam sisi pendapat apa semua, lepas itu setelah berbincang apa semua, maka mereka bersetuju untuk melantik. Tiada yang lebih layak lagi untuk dilantik selain daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kan. Itulah, kan, pengenalan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni. Okey, seterusnya kita masuk kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kan. Khalifah Umar ni dia merintah selama 10 tahun, kan, daripada 13 Hijrah sehinggalah 23 Hijrah, kan. Okey, nama sebenar Sayyidina Umar Al-Khattab ni ialah Umar bin Khattab bin Al-Khattab bin Naufal, kan. Nama memang macam nama ustaz, tapi bukan ustaz lah. Ustaz tak hidup lagi zaman tu, kan. Okey, seterusnya tarikh lahir beliau ni ialah 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dekat sini Sayyidina Umar ni dia muda berapa tahun? 13 tahun daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar Khattab ni berketurunan Quraisy, kan. Dan diberi gelaran Al-Faruq yang bererti permisah antara hak dan batil, kan. Kita tahu Sayyidina Umar Al-Khattab ni memang seorang yang sangat tegas, kan. Dia memang tak boleh buat bincang punya orang, kan. Dia kata salah lah. Okey. Tarikh kematian Sayyidina Umar Al-Khattab ni ialah akhir bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Okey, kita ni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meninggal wafat pada ketika umur 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar pun meninggal pada umur 63 tahun dan Sayyidina Umar Al-Khattab juga meninggal pada umur 63 tahun, kan. Sifat peribadi Sayyidina Umar ni memang tak dinafikan, dia memang seorang yang berani, kan. Ya, memang Sayyidina Umar Al-Khattab ni diberi gelaran Asadullah, kan, iaitu singa Allah. Memang seorang yang garang lah, kan. Memang musuh-musuh Islam memang takut sangat dengan peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab. Bukan saja musuh Islam, malahan syaitan juga takut untuk lalu di mana bekas Sayyidina Umar Al-Khattab ni lalu, kan. Maknanya syaitan pun gerun dengan Umar Al-Khattab ni, bukan manusia je, kan. Sebenarnya tegas, adil dan bertanggungjawab. Dia memang seorang yang tegas, memang tak dinafikan, adil dan memang seorang yang jadi khalifah yang bertanggungjawab. Dia tidak menyambil lewa dalam buat kerjanya, kan. Seterusnya taat pada perintah Allah. Kita tahu Sayyidina Umar Al-Khattab ni memang seorang yang alim, zuhud, warak, kan. Pelantikan menjadi khalifah ni macam Ustaz dah sebut tadi, dia diwasiatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengelakkan umat Islam berpecah belah, kan. Sayyidina Abu Bakar dia tahu dah, dia tak mahu umat Islam ni, sahabat ni, dia bergaduh untuk pilih jawatan. So Sayyidina Abu Bakar mewasiatkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kan. Okey. Selepas kematian Sayyidina Umar Al-Khattab, maka Sayyidina Osman bin Affan telah dilantik, kan. Sayyidina Osman bin Affan ni dia perintah agak lama, di mana 23 Hijrah sehinggalah 35 Hijrah. Di mana sini ialah 12 tahun, kan. 12 tahun Sayyidina Osman bin Affan ni menjadi khalifah. Okey. Nama sebenar Sayyidina Osman bin Affan ni ialah Osman bin Affan bin Abu Al-As, kan. Nama sebenarnya Osman bin Affan bin Abu Al-As. Memang nama betul dia lah. Tarikh lahir ni ialah 5 tahun selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keturunan Bani Umayyah. Gelaran Sayyidina Osman ni diberi gelaran Dzunurain yang bermaksud dua cahaya mata. Dua cahaya kerana telah mengahwini dua orang
puteri baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Dia kahwin dengan dua orang anak Nabi kan. Dengan betapa mulianya dia boleh berkahwin dengan dua orang anak Nabi. Betapa istimewanya Sayyidina Osman ni kan. Lepas tu dia meninggal pada tahun 35 Hijrah ketika berusia 80 tahun dan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Okey, sifat peribadi ni ialah yang pertama zuhud dan dermawan. Memang kita tahu Sayyidina Osman ni seorang yang memang sangat banyak sedekah kepada perjalanan dunia Islam ni kan. Betul, dia berani menegakkan Islam. Memang seorang yang berani. Sahabat-sahabat Nabi semua yang berani, tegas dan bertanggungjawab dan berfikiran kreatif. Okey. Pelantikan menjadi khalifah pemilihan daripada 6 orang sahabat, iaitu Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhat bin Abi Ubaidah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf kan. Itu antara 6 sahabat ni dia pun nak pilih siapa. Lepas tu antara semua 6 sahabat ni dia tarik diri kan. Maka Abdurrahman bin Auf ni dia mencalonkan Sayyidina Osman bin Affan ni menjadi khalifah kan. Bukannya Sayyidina Osman ni nak sangat jadi khalifah, tapi memang dia dicalonkan oleh para sahabat yang besar-besar ni kan. Okay. Seterusnya kita masuk kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Di mana Khalifah Ali bin Abi Talib ni kan, dia kejap saja kan selepas kematian Sayyidina Osman ini dibunuh, maka para sahabat mencari Sayyidina Ali untuk menggantikan kan. Dia perintah dunia Islam lebih kurang dalam 5 tahun saja, iaitu pada tahun 35 Hijrah sehinggalah 40 Hijrah kan. Okay, nama sebenar Ali bin Abi Talib ni ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tarikh lahir ialah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Maka Sayyidina Ali ni 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bermaksud Sayyidina Ali ni dia muda 30 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keturunan Bani Hashim, keturunan sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelaran karamallah wajhah yang bermaksud Allah memuliakan wajahnya dan maruahnya kerana tidak pernah menyembah berhala. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni ialah salah seorang sahabat yang tak pernah menyembah berhala, walaupun pada zaman jahiliah dulu dia tak pernah langsung sembah berhala kan. Sifat peribadi ni kita tahu yang Sayyidina Ali memang seorang yang berani, seorang yang tegas dan seorang yang menguasai pelbagai ilmu dengan mendalam. Dia memang seorang yang sangat cerdik kan Sayyidina Ali ni. Pelantikan menjadi khalifah atas permintaan orang ramai untuk menyelesaikan pergaduhan antara orang Islam ekoran pembunuhan Khalifah Osman bin Affan. Dan pelantikan tersebut tidak dipersetujui oleh keluarga Umayyah. Keluarga Umayyah ni tak setujulah kan, sebab dia merasakan kenapa melantik sedangkan khalifah baru saja dibunuh kan. Keluarga Umayyah ni keluarga kepada Sayyidina Osman bin Affan kan. Sayyidina Osman ni dia Bani Umayyah. So keluarga Umayyah ni dia rasa macam tak puas hatilah kan. Dia punya keluarga dibunuh kan. Lepas tu dilantik Sayyidina Osman. Bukan dia orang membenci Sayyidina Osman, tapi berlaku perselisihan faham di situ kan. Kita kena jaga adab kita dalam belajar sirah ni. Kita tak boleh nak orang kata apa, tak boleh nak mengatakan sahabat itu ini apa ni bergaduh semua, tak boleh nanti, sebab dia orang level lain kan. Dia orang walaupun dia pun ada berselisih pendapat, tapi dia orang tu mereka semua tu diberi gelaran oleh Allah Subhanahu iaitu radallahu taala anhu kan. Allah meredai mereka kan. Bukan cerita kita ni nak dapat level tu memang susah lah kan. Okey, dasar pentadbiran Khulafa Ar-Rasyidin ni kan, dasar pentadbiran dia ialah dasar pentadbiran Khulafa Ar-Rasyidin ni ialah yang pertama sekali, dia melaksanakan sistem pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah kan. Kita tahulah yang sahabat Nabi ni memang dia pegang betul dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, khalifah mempunyai kuasa terhadap sesuatu pendapat ahli majlis syura dan ijtihad kan.
apa-apa yang berlaku, dia orang akan disatukan majlis syura dan mereka akan berijtihad bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu kan, sekiranya tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, khalifah merupakan ketua negara yang bertanggungjawab mewujudkan keadilan kepada semua rakyat. Kan kita tahu khalifah ni memang seorang ketua negara yang bertanggungjawab. Depa rasakan menjadi khalifah ni bukan satu benda yang mudah kan, depa betul-betul memikul tanggungjawab yang ada tu kan. Okey, khalifah ni juga tidak mempunyai apa-apa keistimewaan di sisi undang-undang, di mana khalifah ni tak ada langsung lah kalau macam sekarang ni kita tahu kan, Perdana Menteri ni dapat allowance itu, dia dapat allowance ini, allowance kereta, dapat kereta Perdana Menteri, rumah Perdana Menteri, tak ada. Memang khalifah dulu dia tak ada istimewa langsung macam orang biasa, tapi dia kena bekerja lebih lagi daripada rakyat yang biasa kan. Itulah orang cakap istimewanya khalifah-khalifah pada zaman Islam dahulu kan. Seterusnya, rakyat wajib patuh kepada pemerintah yang melaksanakan dasar Al-Quran dan As-Sunnah kan. Di mana kalau kita tahu yang sekiranya pemerintah itu tidak terpesong kan, dia melaksanakan apa yang dasar yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah, maka sebagai rakyat kita wajib untuk patuh kan. Tak adalah kira alasan. Kalau tak ada alasan apa sekalipun, sekiranya khalifah itu bagus, maka rakyat wajib patuh kan. Seterusnya, khalifah bertanggungjawab menyediakan segala kebajikan dan kemajuan kepada rakyat kan. Khalifah ni memang satu kerja yang berat. Sebab itulah pada zaman dahulu, pada zaman Khulafaur Rasyidin, mereka semua tidak, orang kata pun tidak sanggup untuk terima jawatan khalifah itu kan. Jawatan khalifah ni bukan jawatan yang dapat menyenangkan, tapi dapat menyusahkan. Bukan saja di dunia ni, malah di akhirat juga akan ditanyakan. Sebab itulah mereka merasakan jawatan khalifah ni jawatan yang sangat berat. Sebab itulah para sahabat lain tidak mahu untuk menerima jawatan-jawatan kan. Lepas tu gubernur dan seorang pegawai dilantik berdasarkan kebolehan dan kecekapan bekerja kan. Kita tahu yang negara Islam ni besar kan, sampai ke Syam, sampai ke Parsi. Maka di negara-negara itu dilantik seorang gubernur kan, dan seorang pegawai dilantik berdasarkan kebolehan, bukan disebabkan oleh orang kata apa, rapat dengan khalifah, tapi khalifah dia mencari seorang gubernur yang berdasarkan kebolehan dan cekap untuk buat kerja kan. Itu rakyat berhak memberi pendapat kepada pemerintah mengikut saluran yang betul. Di mana rakyat kalau nak tegur pemerintah boleh, tapi dengan cara yang betul kan. Memang khalifah memang mendengar apa yang pendapat daripada rakyat. Okey, semua sini okey lagi kan? Semua faham lagi, semua okey lagi, boleh go lagi kan? Okey. Okey, kita masuk kepada sumbangan dan jasa Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, first kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni okey, sumbangan yang pertama sekali, sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni ialah yang pertama, menghapuskan golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan bayar zakat kan. First kali memang Sayyidina Abu Bakar tak cakap banyak, memang dia jadi khalifah tu memang first kali dia buat apa, dia hapuskan golongan murtad. Memang zaman tu memang banyak sangat orang murtad selepas kewafatan Nabi. Lepas tu banyak munculnya nabi-nabi palsu dan banyaknya munculnya golongan yang bayar zakat. Memang Sayyidina Abu Bakar dia tak bagi chance, dia hapuskan semua, dia perang habis-habisan kan. Seterusnya, membebaskan negeri-negeri yang berada di bawah cengkaman Rom dan Parsi. Dia bermula pada zaman Khalifah Abu Bakar ni lah yang memulakan zaman untuk zaman untuk memerangi, untuk mendakwah kan, zaman untuk berdakwah ke Rom dan Parsi kan. Daripada semasa zaman Khalifah Umar Al-Khattab, barulah banyak-banyak negeri daripada Rom dan Parsi ditawan. Padahal dimulakan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya, mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran supaya tidak dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey. Maksudnya kat sini, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dia telah selepas kewafatan kan, semasa Nabi masih hidup kan, para sahabat banyak menulis ayat Al-Quran kan. Semasa menulis tu, pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni lah dia Sayyidina Abu Bakar ni dia mula kumpulkan balik, sebab dia risau
Kalau dibiarkan, maka orang-orang kafir ni akan dia memainkan tulisan Al-Quran ni kan. Okey. Sesungguhnya Khalifah Umar Al-Khattab ni, sumbangan dia ialah mengemas kini pentadbiran Majlis Syura kan. Yang first kali dia buat, mengemas kini pentadbiran Majlis Syura. Seterusnya menyusun semula hukum kanun tanah negara, menubuhkan jabatan baru seperti Jabatan Ketenteraan dan Jabatan Tanah untuk melisensikan pentadbiran, memperkenalkan takwim tahun hijrah yang kita guna sekarang ni, takwim tahun hijrah, membahagikan pentadbiran negara kepada beberapa wilayah kan. Sebab pada zaman Khalifah Umar ni memang Islam telah berkembang ke Rom dan Parsi kan. Lepas tu kalau nak memerintahkan satu aja memang susah lah. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia membahagikan kepada governor-governor di setiap tempat. Okey. Khalifah Osman bin Affan ni, dia punya sumbangan ialah menggunakan harta dan kekayaan untuk kesejahteraan negara kan. Memang kita tahu Sayyidina Osman ni memang dia tak kedekut, memang dia seorang yang banyak bersedekah ke dalam perjuangan Islam. Mengumpul dan membukukan Al-Quran dalam satu risalah dikenal sebagai Rasam Osmani kan. Macam apa yang kita baca sekarang ni ialah hasil daripada pengumpulan dan pembukuan daripada Sayyidina Osman bin Affan. Okay. Itu yang last sekali, memperkuatkan pasukan tentera darat dan laut bagi menjaga keselamatan negara dan perluasan kuasa Islam. Kan pada zaman Khalifah Osman ni, dia perluasan kuasa Islam tu tidak sebegitu sebegitu banyak seperti zaman Sayyidina Umar Khattab ni, sebab ada konflik-konflik yang berlaku semasa pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan. Okey, pada zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib, sumbangan ialah menerima jawatan khalifah semasa keadaan negara tidak aman. Bayangkan satu negara itu memang tengah serabut kan, baru orang kata ketua negara telah dibunuh, berlaku pergaduhan ni, maka Sayyidina Ali sanggup untuk menjadi khalifah untuk menenangkan kembali semua rakyat dan para sahabat. Okey. Okey, seterusnya. Kesan positif kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin. Apa yang kesan positif ialah corak kepimpinan membuktikan bahawa pemimpin negara adalah ketua agama yang mendaulatkan syariat Islam. Kan kita tahu tu. Siapa yang mendaulatkan syariat Islam, maka kepimpinan yang berakhlak dan berwawasan dan bertanggungjawab sahaja dilayak dipilih untuk menjadi ketua negara, untuk memajukan negara kan. Maksudnya nak pilih khalifah ni kan, macam mana pun nak pilih khalifah ni, mestilah yang first kali mendaulatkan syariat Islam. Tu sifat kepimpinan, dia ada sifat-sifat kepimpinan tu. Pemimpin mestilah yang berakhlak, berwawasan dan bertanggungjawab, barulah boleh dipilih untuk menjadi ketua negara kan. Okey. Seterusnya, pertahanan usaha mempertahankan negara daripada serangan musuh diberi penekanan penting. Maksudnya khalifah ni dia betul-betul tumpu kepada pertahanan negara kan. Macam mana untuk mempertahankan negara daripada musuh kan. Islam ni bukan sahaja menyerang, tapi Islam juga hebat dalam mempertahankan negara kan. Ekonomi, kestabilan rakyat dapat diwujudkan apabila dasar ekonomi negara digubal secara adil. Kita tahu lah pada zaman pemerintahan Khulafa' Rasyidin ni, ekonomi rakyat ni memang dalam keadaan stabil kan. Dasar ekonomi tu digubal berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, ijtihad dan Majlis Syura kan. Sosial, kepentingan ilmu, akil dan nakli. Mana kepentingan ilmu, tak kira ilmu akal ataupun ilmu nakli, mana dijaga kan. Betul, pada zaman juga ilmu-ilmu ni juga turut disebarkan. Banyaklah muncul para sahabat yang meriwayat hadis kan. Banyak sekali ilmu-ilmu. Rakyat diberikan layanan yang adil dan kebajikan golongan fakir dan miskin diutamakan kan. Khalifah tidak memandang remeh terhadap perkara-perkara tersebut. Okey. Apa akibat dia? Kalau kita membelakangkan kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin? First kali akibat dia ialah ketua negara ni akan dilantik secara warisan selepas Khulafa' Ar-Rasyidin. Kita tahu selepas berakhirnya kan berakhirnya sistem khalifah ni, pada itu Sayyidina Umar Sayyidina Ali habisnya
khalifah ni selepas Sayyidina Muawiyah terakhir menjadi khalifah dalam sejarah khalifah ni kan. Maka selepas itu dia jadi sistem secara warisan. Seterusnya negara Islam terdedah dengan fitnah, peperangan sesama sendiri, kesan daripada peristiwa pembunuhan Khalifah Osman bin Affan. Kan kita tahu fitnah paling besar sekali berlaku semasa zaman Khulafaur Rasyidin ialah selepas pembunuhan Khalifah Osman bin Affan, di mana keluarga Bani Umayyah dengan pengikut Sayyidina Ali bergaduh besar, bukan bergaduh kecil, bergaduh yang sangat-sangat besar dalam sejarah Islam. Orang munafik ni dia akan mengambil kesempatan untuk memecah belahkan umat Islam. Selepas itu timbul perpecahan aliran pemikiran yang memberi kesan seperti ahli sunnah dan syiah. Kan muncullah kan daripada kesan tu muncullah ada yang ahli sunnah, ada yang syiah, ada yang mu'tazilah, ada yang khawarij, banyaklah kan muncul perpecahan aliran. Okay, kat situlah kita tahu ini sedikit sebanyak apa yang ada dalam subjek kita kan. Pada sini semua okey kan, semua faham kan. Ini ustaz santai je, ustaz pun tak apa nasihat ini kan. So ustaz santai, kalau ada tak faham boleh tanyakan soalan. Okay, macam mana? Semua faham kan? Semua okey, boleh masuk lagi kan. Sebab kita tajuk kita pun tak berat kan. Tajuk kita light saja. So semuanya kan, kalau tak faham boleh tanya ustaz kan, boleh email kan, atau boleh WhatsApp ustaz tanya. Okey, lepas ni ustaz akan bagi Ustaz akan bagi homework sikit untuk mengasah sikit kan apa yang kamu faham. Okey. Okey, semua faham Okey. Kalau semua tak ada soalan kan, kita akhiri kelas kita ni dengan tasbih kafarah dan surah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Okey, terima kasih semua.